Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita jumpa lagi pada pagi ini di atas mohon maaf di atas kelewatan. Alhamdulillah, dan kita akan bersama-sama meneruskan bacaan kita untuk pagi ini. Tajwid seperti sebutir, ayat muka surat 285 surah Al-Isra masih lagi, dan ayat yang ke-34 hingga ke-38 insya-Allah ya. 34 hingga ke 38 insya-Allah. Dan Cik Pak harap semuanya dah bersedia. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum teruskan, baiklah kita sama-sama zikir dulu. Allahu la ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. على النبي سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Baiklah, kita akan teruskan kepada umul kitab yang kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda, para anbiya dan syuhada, pada ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin muslimat khususnya, dan untuk ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak cucu kita, datuk nenek moyang kita, sahabat handai kita yang jauh dan dekat, seluruh keluarga kita, dan juga kepada guru-guru kita, dan juga kepada pemimpin-pemimpin dan jiran tetangga, serta untuk diri kita sendiri. Kita mohon pada Allah SWT semoga dipermudahkan segala apa yang kita belajar ini dan menjadi manfaat bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insya-Allah, supaya ini menjadi syafaat bagi kita ketika kita berada di alam barzakh nanti. Semoga apa yang kita belajar ini menjadi pembela kita ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di akhirat nanti. Okay, alhamdulillah, kita juga doakan semoga apa yang kita belajar ini adalah menjadi penerang hati kita, menerangkan hati kita, menjadi salah satu tempat Allah mengampunkan dosa kita, dan Allah terima taubat kita, dan Allah terima ibadat kita, insya-Allah ya. Cik Pah mohon maaf, mungkin tidak ramai yang tak terima notification hari ni sebab Cik Pah rasa notification tak keluar ini, Cik Pah pun tak tahu ya, mungkin ada kesalahan sikit, insya-Allah. Okey, baik. Cik Pah mohon harap share lah ramai-ramai pada sahabat-sahabat kita yang mungkin terlambat atau terlewat ya. Ini adalah kesalahan atas kelambatan Cik Pah masuk pun. Cik Pah masuk lambat hari ni, insya-Allah ya. Cikgu masuk lambat sikit. Terlewat ya, terlalai dengan kerja-kerja ni. Maklumlah pagi kadang-kadang tu kita leka buat kerja tu, buat kerja ni kan.
pada masanya sekejap aja masa berlalu ya, tanpa kita sedari. Okay, Alhamdulillah. Baik, untuk meneruskan pada pagi ini, kita akan sama-sama baca Ummul Kitab dan kita hadiahkan seperti nama-nama yang kita sebutkan tadi. Okey, baik. Cik Pah akan bawa. Pagi ni Cik Pah nak bawa apa ya? Okey, ada Cik Pah nak bagi penerangan. Okey, baik. Sebelum itu, marilah kita baca Ummul Kitab dulu. Kita baca Ummul Kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cik Pah letakkan selesa sikit, ada Al-Fatihah di depan kita ya. Okey, Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Okey. Baiklah, Allah menawir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawi bihi ajnanana وأسرع به فهمنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita teruskan kepada bacaan kita pada pagi ini. Kita mula dari sini. Dah bersedia semua? Alhamdulillah dah. Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baik. Cik Pah akan baca makna dulu ya, ayat yang 34. Allahu Akbar. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik untuk mengurus dan mengembangkannya sehingga dia baligh, dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan. Ayat 35. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahannya yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Ayat ke-36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Okey. Ayat yang ke-7. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Ayat yang ke-38. Semua perintah dan larangan itu adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Pah nak baca sedikit ayat hukum yang larangan membunuh jiwa dan diharamkan oleh Allah SWT. Ayat yang ke-33. Cik Pah yang kita baca pada hari Khamis baru ni . Okey, ayat yang 33 Isra. Membunuh adalah salah satu daripada dosa besar yang akan dibalas buruk di akhirat kelak. Hal ini kerana Islam sangat menjaga 5 perkara utama dalam kehidupan daruriyah al-khamsah, iaitu daruriyat al-khamsah 5 iaitu jiwa, harta, nasab keturunan, agama dan akal. Justru Islam melarang umatnya daripada melakukan pembunuhan terhadap orang yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini berdasarkan ayat wala taqtulu yang bermaksud dan janganlah kamu membunuh. La dalam ayat ini merupakan la nahi, bermaksud tegahan melakukan pembunuhan. Namun berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terdapat beberapa golongan yang diizinkan untuk dibunuh, iaitu penzina. Orang yang melakukan pembunuhan perlu dibalas dengan qisas, dan orang murtad iaitu keluar daripada agama Islam. Baginda bersabda, selain pada itu, maksud dia, dibolehkan juga membunuh kafir harbi, perompak, penderhaka dengan izin daripada pemerintah. Ya, itu adalah ayat yang ke-33 yang kita baca semalam. Okey, Alhamdulillah. Baik. Kita akan teruskan kepada tajwid sebutir-sebutir. Okey, baik. Kita teruskan dengan tajwid sebutir-sebutir. Okey tak? Semua baik ya? Okey, Alhamdulillah.
Alas, lekat-lekat kat dah ni. Okey. Kita pergi kepada ayat yang ke-34. Ayat yang pertama, mari kita sama-sama baca Encik Pas sampai sini. Billati, okey? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. Sekali lagi. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي. Wala, wa satu harakat, la mad asli, dua harakat, la dua harakat, taqa qalqalah sughra, qaf taqa qalqalah sughra, taqa ya, bunyi seolah-olah seolah-olah ada baris di atas, tapi memang dia tidak berbaris. Jangan bunyi terlalu kuat, taqa sampai bunyi seolah-olah ada baris, ya. Nah, seolah-olah bunyi taqarabu, tak boleh, ya. Jangan berbunyi seolah-olah bunyi taqarabu, taqa, ya. Jangan taqarabu. Bila taqarabu itu sudah ada baris. Jadi wala taqa, ya, taqa, ya. Berhati-hati. Berhati-hati takut tersebut taqarabu, ya. Wala taqa. Taqa, setakat tu je, taqa, tarik balik. Taqrabu, bu dua harakat, ra satu harakat, tebal, ya, tebal. Walaupun ia huruf istifal, tetapi disebabkan ia berbaris di atas, maka ra ini bertukar menjadi bacaan tafkhim, iaitu bacaannya tebal, ya. Bu dua harakat, bu mad asli, dan di sini adalah abaikan ia kerana ia adalah hanya ada pada penulisan dan tidak ada pada bacaan, ya. Taqrabu mala, ma dua harakat, la satu harakat, malal yatimi, malal yatimi, alif lam al qamariyah. Jangan lantunkan dia, ya, jangan jadi malala, kita tak mahu, ya. Malal yatimi, yati, ya satu harakat, ti dua mak asli, yatimi, illa bertasydid, illa dua harakat lanya, dan masuk ke sini adalah bertasydid, illa, okey, illa billati. Di sini pun bertasydid, maknanya menunjukkan ada dua lam di sini. Billati, lam pertama tidak berbaris dan lam yang kedua ada tasydid, ya, berbaris, dan ini adalah mad. Kalau macam tu dia apa dia ada? Alif lam al apa dia? Asyamsiyah, ya, alif syamsi, ya, sebab huruf yang pertama ada lam yang tidak berbaris dan huruf yang kedua ada tasydid. Ingat, ya, billati, ya, billati, illa billati, ti dua harakat mak asli, billati, ti ni kalau berhenti pun dua harakat, kalau wasal pun dua harakat, waqaf dua harakat, wasal pun dua harakat, illa billati kalau kita berhenti, illa billati, dua, jangan lebih daripada dua, jangan jadi tiga atau empat, jangan billati. Kita nak lagu, kita pun lerit tarik, itu adalah kesalahan yang besar, ya, billati. Tak payah heret lagu, ya, kita, sebab jadi kesalahan apabila kita berlagu kemudian lagu kita itu menyebabkan seretnya menjadi mat melebihi, okey. Maknanya di sini, apa dia lekat? Oh, Masya Allah. Okey. Okey, dah Cik dah faham dah kenapa dia lekat. Okey. Sekarang ni billati, maknanya mana tadi? Ni. Illa billati di sini. Kalau kita berhenti, illa billati. Mak asli. Kalau teruskan, illa billati hiya ahsan.
ahsan. Sama. Berhenti 2 harakat jugalah ti tadi. Kalau waqaf 2 harakat, wasal pun 2 harakat. Okey, kita teruskan ni. Hiya ahsan. Tengok hiya. Macam mak asli Cik Pah, tapi ada baris ya. Kalau dia baris gini, maknanya dia bukan mak asli. Hi baris 1, ya baris 1. Tapi kalau dia berbaris bawah diikuti dengan ya, mak asli kan kita belajar. Kalau nun baris depan diikuti dengan waw, mak asli. Kalau hamzah diikuti dengan alif. Kalau baris di atas diikuti bukan hamzah, baris di atas diikuti dengan alif, mak asli. Kalau baris di bawah diikuti dengan ya, mak asli. Tetapi ni ya berbaris, maka kita baca hiya ahsan, tidak mak asli. Tetapi dia ada tetapi di sini. Kalau kita waqaf di sini, maka dia akan jadi mak asli kalimi. Mak asli kalimah. Ya, hi. Kalau kita berhenti, hi, ya, kalau kita waqaf. Faham tak? Ya, kalau kita berhenti, dia jadi mak asli kalimi. Hi, kalau berhenti 2 harakat. Dia jadi 2 harakat apabila kita waqaf. Hi, 2 harakat. Tapi kalau kita terus, hiya ahsan, 1-1. Mak asli kalimi. Okay, ingat mak asli kalimi ni dia asal dia berbaris, tapi kalau kita dia asal dia berbaris 1 harakat, tetapi kalau kita waqaf dia jadi 2 harakat. Baris di sini tidak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Zaini, faham. Masya-Allah, terima kasih ya. Fatanah mak asli kalimi ya, Rohaya faham. Okey, adik Mama tu alhamdulillah. Okey. Kita teruskan. Hatta ha. Kalau kita berhenti di sini, hiya ahsan. Berhenti setakat tu je. Ahsan. Nun bunyi dia apa? Huruf dia, sifat dia tawassut. Maka dia ahsan. Dalam setiap huruf nun ada apa? Ada gunnah. Ada gunnah. Ahsan. Ada gunnah. Maknanya dia pergi ke hidung. Ya, dia berhenti je. Dia bukan ahsan. Ahsan senyap itu. Ahsan. Ya, dia pergi ke hidung. Tetapi kita jangan ahsan. Kalau panjang itu maknanya ada 2 nun. Ada tasydid. Dah faham dah. Cik Pah tahu dah faham kan? Alhamdulillah, rahimah usang. Okay, alhamdulillah. Zurina mak asli kalimiyah. Alhamdulillah ya. Ahsan. Ini adalah apa dia ni? Sini ya, bunyi dengung. Dengung yang kita tidak sengaja. Kita tidak dengung tapi bunyi dia tetap ada, sebab di dalam setiap nun atau mim dia ada gunnah, iaitu ada dengung ya. Bila kita berhenti ahsan, ya. Okey. Hiya ahsan kalau berhenti, tapi kalau terus hiya ahsanu hatta beza. Okey, kita bezakan. Sekarang kita bezakan ya. Hi, ha. Ha. Ya. Ha. Itu beza. Hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Hatta, tasydid 2 harakat. Hatta. Okey, di sini pula mak asli. Kalau kita waqaf pun 2 harakat, wasal pun 2 harakat. Jangan lebih. Apa dia ni alif ni? Ya, apa dia ni? Ya. Alif maksurah atau ya mutatarrifah. Berhenti hatta. Kalau wasal hatta yablugha 2 harakat. Tetap berhenti pun 2 harakat. Ya, mak asli berhenti pun 2 harakat dan wasal pun 2 harakat. Itu adalah ya, mak asli ni ya. Hatta yablugha ashuddah. Dia kalau mak asli, asal saja mak asli, memang dia akan, kalau waqaf 2 harakat, kalau di hujung ayat, ya bukan di tengah, maksud Cik Pah di hujung ayat, waqaf pun 2 harakat, wasal pun 2 harakat. Itu adalah mak asli.
Tapi kalau mat, ingat ya, kalau mat asli kalimi, dia wasal, dia tidak ada. Dia waqaf aja baru dia keluar mat asli kalimi. Okey, ingat itu. Yang lain kalau mat asli macam ni, ada ya mutatarifah ke alif maksurah ke apa dia ke, maka dia akan jadi tetap mat asli 2 harakat. Ya. Hatta yablugha ashuddah. Okey. Hatta 2 harakat. Qalqalah sughra macam taqar tadi. Yablugha. Jangan bunyi yaba atau yabu. Yab qal yab. Ya, iaitu pergi ke makhrajnya dan lantun balik. Yablugha, ya. Yablugha, lembutkan. Yablugha ashuddah. Yablugha ashuddah. Ashuddah. Bunyi ha. Ashuddah. Ya. Yang ada alif ada waw kecil. Waw ialah ni maksilah. Maksilah qasirah yang menghubungkan hak dhamir dengan huruf selepasnya. Tetapi kita berhenti di sini, maka dia tidak berfungsi. Kalau kita berhenti di sini, dia bunyi asyuddah, bukan asyuddahu. Dia bukan asyuddahu, ya. Kalau kita berhenti, sebab ini adalah maksilah, dia bukan mak asli. Kalau dia duduk di belakang hak dhamir, ingat kalau ada nampak ya kecil ke, waw kecil ke di belakang ha dhamir dia akhir ayat tu, dia bukan mak asli, ya. Dia ini adalah maksilah. Maksilah, ya. Ya, maksilah ni kalau duduk belakang ha. Ingat ya, hak dhamir ni, hak dhamir, ha ganti nama. Kalau ya kecil atau waw kecil duduk di belakang huruf lain yang bukan hak dhamir, maka barulah dia jadi mat asli. Okey? Okey, alhamdulillah dah faham. Faham sangat-sangat. Okey. Hatta yablugha ashuddah. Okey, terus. Wa aufu bil ahd. Wa aufu bil ahd. Wa au ada lin, wa aufu 2 harakat ma asli, wa aufu ma asli, dan abaikan ini, abaikan alif di sini. Wa aufu bil ahd. Bil ahd. Allah. Kejap ya, Cik Pah tak pakai ni, ada yang datang pula nanti je. Okey, nanti Cik Pah pakai ya. Cik Pah sekejap ya, sabar Cik Pah. Okey. Okey. Cik Pah pakai ni kejap. Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh jelas dengar. Wa aufu bi'azmi. Dengar ya, jelas ya. Wa aufu bil ahd. Ahd. Kena bunyi dal. Sebab inilah yang dikatakan raum tu di akhir tu bil ahd. Apabila kita qasr, kita waqaf di sini bil ahd. Ya, kalau kita tak bunyikan d ni, seolah-olah kita tidak ada dal. Kita hanya ada ha. Bil kalau kita berhenti situ. Ya, so kita kena matikan dengan dal. Bil ahd. Dah lah ha ni mati. Kemudian dal ni bunyi. Okey. Bil ahd. Okey, setakat itu je. Macam kita nak sebut qalqalah, tetapi dia sebab dia sebenarnya kita matikan asal dia bil ahd. Okey, bunyilah qalqalah tu bil ahd. Okey, boleh bil ahd. Okey, baik, kita teruskan. Innal ahda, inna wajibul gunnah. Apa ini? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah apa dia? Wajibul gunnah, wajib dengung. Wajibul gunnah, dengung 2 harakat sebelum masuk kepada huruf nun. Tetapi lidah kita dah standby di makhraj nun. Dah masuk di makhraj nun dan dah standby di situ. Lidah kita dah tetap. Makhraj nun di mana? Makhraj nun di mana? Makhraj nun letaknya di langit atas yang berhampiran dengan gigi atas, yang letaknya sama-sama makhraj nun ini sama-sama dengan apa?
Sama semua. Oh, ni Cik Pah yang besar. Okey, yang besar payah. Ya, kena Cik Pah cari yang kecil ya. Okey, duduknya sama-sama dengan lam dan juga ra ya, makhraj nun. Nun lam ra ya ini. Okey. Ra nun lam. Okey. Ra nun lam. Okey. Baik, itu makhrajnya. So kita apabila nak sebut tadi inna, lidah kita dah masuk sini. Lidah kita dah duduk di sini inna, tapi dengungnya keluar melalui hidung. Ingat melalui hidung ya. Inna. Okey, di situ. Innal ahda, alif lam al qamariyah. Innal ahda kana ahda kana mas'ula. Okey. Mas'ula. Okey, alhamdulillah. Mas, sin, bunyikan u. Ini mak asli, 2 harakat. Mas'u. Mak asli ke mak apa ni? Cepat. Hamzah. Hamzah, hukum Hamzah. Sekarang ni kita dah masuk. Kalau nampak Hamzah lagi, hukum Hamzah. Masuk sini hukum Hamzah, maka dia jadi mat badal. Dia mat badal. Kalau Hamzah berbaris di atas, jumpa alif, mat badal. Mak Hamzah jumpa baris depan, jumpa waw, mat badal. Hamzah baris ya, baris bawah jumpa ya, mat badal. Sekarang ni Hamzah jumpa waw, berbaris depan. Dia kena tengok baris dia. Baris depan mat badal. Kalau Hamzah ni baris atas, jumpa dengan alif, dia jadi mat badal. Kalau Hamzah baris bawah, jumpa dengan ya, dia jadi mat badal. Ya. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Mas'ula, 2 harakat dan mat iwad 2 harakat berhentinya. Ya. Mat badal 2 harakat ya. Mat badal kat wan 2 harakat ya. Ji betul ya, mat badal. Alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah yang tadi. Okey, Zahra. Okey. Baik, mas'ula sin. Mas'ula. Okey. Terus. Wa auful kaila. Wa aulinkan. Wa aufu. Fu mat asli. Abaikan ini. Full. Ini tengok ini semalam yang kita tengok. Kalau wa aufu, semalam kita tengok ya. Ya. Kalau di sini, kenapa dia tidak ada baris? Wa aufu ma asli ya. Wa aufu kalau berhenti di sini, wa aufu ma asli 2 harakat. Okey, 2 harakat. Tetapi kalau kita nak teruskan dia jadi 1. Kenapa? Kena dia jumpa dengan mat apa ni? Ya. Alif hamzah wasal. Apabila dijumpa dengan hamzah wasal, maka dia tinggal 1 sahaja bunyinya. Wa auful, terus masuk ke alif lam. Itu dia ya. Terus masuk ke alif lam. Wa auful kaila. Okey, mat iwad ija dia IWAD. Okey. IWAD, mat iwad ya. Salma, Zarina, mat iwad IWAD ya. Mat iwad IWAD. Okey. Okey, kita terus. Wa auful kaila, wa aufu. Kalau kita teruskan, maka dia akan jadi 1 harakat. Wa auful kaila, lin. Kaila, lin. Wa auful kaila, iza. 1 harakat. Iza, 2 harakat. Za, lembutkan lidah, keluarkan lidah di antara gigi atas, gigi bawah. Iza, iza. Kiltum, kil, jangan melantun. Kil, kuncikan di situ. Kiltum, mim di sini. Kiltum wazinu, tum ya, TUM, jangan TOM. Kiltum wazinu, tum, mim. Ini hukum mimati. Hukum mimati, hukumnya menjadi izhar. Izhar syafawi. Hukum mimati adalah syafawi ya.
Idza kiltum wazinu, wa satu harakat zinu. Okey, Cik Gayah betul. Mak Iwad, IWAD ya. Okey, Iwad. Okey, alhamdulillah. Idza kiltum wazinu jangan bertukar dengan za, jangan lembutkan di sini. Di sini huruf dia apa dia? Sifat dia sifat dia apa tu? Sifat kan kita dah tengok sifat dia ada 3. Dia sifat apa tunggal dia tu. Dia ada 3 huruf di situ, sama dengan zin, sama dengan zai, sama dengan sin dan sama dengan zai, sin dan zai, sin dan kan sifat-sifat unggul dia. Zai, sin dan apa satu lagi? Sad. Zai, sin dan sad. Bacaannya apa dia tu? Tengok apa dia kita kan dah belajar sifat dia apa dia? Tu. Safir. Safir ya. Jadi wazinu, jangan wari. Dia berbeza dengan la. Ini la, keluar lidah di antara gigi atas, gigi bawah. Ini zi, iaitu sifat dia bunyi safir. Mana kedudukan dia? Kedudukan dia pun berbeza. Nampak? Zal, duduk dia di tengah. Sama dengan Allah, sama dengan sa. Duduk tengah-tengah gigi. Zain, duduk di sini. Sama dengan sin, sama dengan sad. Apabila kita nak sebut zai, maka lidah kita tendang di sini. Berbeza dengan za. Bila kita nak sebut za, lidah kita keluarkan di sini. Dia di sini. Zai. Ni, yang ni. Tendangnya di sini. Ya, di sini. Okey. Sifatnya safir. Safir dan juga satu lagi wazinu, sifat dia safir di sini, di sini dan juga dia ada rahawah ya, dia huruf istifal, huruf tipis ya. Okey, infitah ya, wazinu. Okey, wazinu, nu 2 harakat ma asli, abaikan ini, ada penulisan tidak ada pada bacaan. Wazinu bil qistasi. Beringat di sini. Sebab ini adalah huruf huruf isti'la, huruf tebal, huruf istifal, huruf tipis, huruf tebal lagi. Ta, alif ni tebal sebab huruf dia bawa, dia carry huruf isti'la, dan di sini istifal lagi. Ya. Jadi kita kena berhati-hati, ada di tengahnya ada huruf istifal. Jangan kita tebalkan ini apabila kita sebut bil qistasi. Qistasi. Kita takut tersasul jadi bil qist. Sebab nak sebut ta ni. Kita pun bil qistah. Jadi tertebal ini. Kalau tertebal ini, bacaan itu adalah sudah menjadi kesalahan besar. Sebab kita sebut sin kepada huruf sad. Itu yang kita kena tekan sangat ni. Makhraj huruf. Makhraj huruf ni kena tekan betul-betul ya. Sebabnya apabila kita sebut di sini sad jadinya, maka dah bertukar makna. Kita kena ingat ini sin. Maknanya kita sebut dia bil qis. Bil qi ya isti'la, tetapi isti'la tipis. Bil qistasi. Bil qistasi. Bil qistasi. Ta. Ta huruf isti'la. Ta sil mustaqim. Sin mustaqim. Qim ya, qim. Kalau nak sebut qim ni jangan qim sampai gitu. Qim tidak, qi. Qim ke bawah aja, jangan qi. Apabila kita kata qim, dia ada seolah-olah qa-nya di bari di atas pun ada, bari bawah di bawah pun ada. Qim, jadi gitu. Mustaqim. Terus senyum. Mustaqim. Senyum aja sini. Mustaqim. Senyum memanjang, ma'arik disukun. Ya. Mustaqim. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey.
Okey, mustaqim. Mim bunyi. Okey, fazlina. Okey, fazlina sebab baca alhamdulillah ya. Mustaqim. Okey. Jangan mustaqim. Itu pun kesalahan. Kesalahan yang kita tengok pada hari semalam kan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada alif, waw dan juga waw, alif dan juga ya. Kalau kita kata mustaqim, mustaqim, seolah-olah ada alif di situ. Qiyam. Mustaqim. Kena mustaqim. Senyum sampai sudah. Sampai kita sebut mim. Mim ni ada dengung. Sebab huruf mim ni ada dengung di dalamnya. Ada gunnah di dalamnya. Mustaqim. Okey, dan dia juga ada huruf tawassut. Tawassut. Alhamdulillah. Antara tawassut ni antara syiddah dan khawah ya, huruf tawassut pertengahan. Maksud tawassut ni pertengahan ya. Okey, baik, kita teruskan. Zalika. Okey, za keluarkan lidah antara gigi atas gigi bawah. Zalika khairun. Tutup mulut senyum. Mustaqim. Tutup mulut senyum. Ya, alhamdulillah. Okey, sekarang ni zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Okey, kha, jangan kha. Cik Pah kena sebut juga jangan. Kalau boleh Cik Pah tak nak sebut jangan, tetapi terpaksa juga sebut. Tapi sebab kita selalu buat kesalahan yang tidak boleh dimaafkan. Kalau kita sebut kha, kita takut tersalah bunyi ha ya. Takut tersalah bunyi ha. Sebenarnya kha ya. Khairun wa ahsan. Kha ya. Kalau kita sebut ha takut tersalah tersebut ha. Itu yang kita nak risau sangat tu, takut tersebut tu ya. Jadi khairun wa ahsanu. Ya, boleh. Ke dia mesti perlu kita turut. Khairun wa ahsanu. Wa ahsanu ta'wila. Tak ya, hamzah ni. Ta'wila. Wi dua harakat, la mat iwat, dan di sini adalah mat asli. Ta'wila. Tak perlu tak. Jangan tak. Dia ta'wila. Okey, baik. Okey, terus. Wa satu harakat, lam dua harakat. Wala taqaf. Taqfu. Wala taqfu ma laisa. Qalqalah surah. Ya, jangan kita sebut tak. Ataupun bunyi tak. Kalau tak tu jadi kaf, bertukarlah makna dia. Tak ya. Taqfu ya, taqfu. Ma fu satu harakat, ma dua harakat, ma laisa, ma asli dua harakat. Boleh tak kita nak berhenti sini? Ma boleh kalau dia berasingan. Boleh kalau dia berasingan. Ma ya, ma dua harakat ya. Laisa. Okey, kalau dia berasingan ya. Ma laisa laka bihi ilm. Okey. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ilm. Mim bunyi ilm. Ilm boleh. Ain lamati. Ilm. Kita maknanya kita matikan dia dengan mim, bibir tertutup. Ilm. Bunyi tak dalam telinga kita seolah-olah nak pergi ke hidung? Ya, bunyi ya, sebab dia ada dengung. Ilm. Okey, ilm. Slow motion dia gini. Ilm. Ilm.
itu slow motion. Kalau fast motion, ilm. Fast motion ya. jangan sebut salah lebut. Fast ya, bukan pas, fast ya. Ilm. Okey ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan. Inna wajibul gunnah lagi. Inna sam'a wal basara. Inna wajibul gunnah. Wajibul gunnah kena beringat sangat-sangat biar lengkap dua harakat. Setiap huruf yang dengar macam ikhfa hakiki, idgham al-gunnah, wajibul gunnah, kena lengkapkan dua harakat ya, dengung dia ya. Okey. Kita tak nak langgar pagar tu ya. Okey. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Okey. Inna wajibul gunnah as-sam' alif lam asy-syamsiyah. Inna sam'a, kita tak sebut lam, kita abaikan. Kalau kita mula daripada hamzah wasal, as-sam'a. As-sam'a ya. Tapi kita teruskan. Inna sam'a wal basara wal alif lam al-qamariyah. Wal basara sad. Jangan betulkan dengan sin. Wal basara wal fu'ada kullu ulaik. Apa dia lah di sini? Macam mana lah Cik Fahwi nak baca di sini ni? Ada waw, ada hamzah, ada alif. Jadi apa dia ni? Baris ni siapa punya? Siapa yang hidup di sini? Waw ke yang hidup? Hamzah ke yang hidup? Hamzah yang hidup. Sebab hamzah ni dah menumpang di atas waw. Jadi waw sekarang ni dia dah bagi pada hamzah, dia tidak hidup. Ya, mana yang hidup? So, maka jadilah dia, apa dia di sini ni? Mak badal, syibu badal. Apa ya syibu badal tu? Seakan-akan badal. Kenapa dia jadi syibu badal, Cik Pah? Kerana dia, asal dia, memang asal badal. Okey, wal fu'ada. Fu'ad ya, asal dia memang dah ada di situ. Dia ni pun memang dah ada situ. Okey. Jadi wal fuada kullu ni mak badal ya. Ingat badal baca dua harakat. Wal fuada. Ya, bukan waw. Bukan waw yang baris ini, tapi hamzah yang baris ini. Maka badal bacanya wal fuada, dua harakat bacanya kullu tasydid, kullu ulaika. Waw ini tidak berfungsi. Dia sama dengan mana dah? Mana kita tengok tadi ya. Okey, dia sama dengan yang ni. Kita abaikan tadi. Ni. Dia sama dengan ni. Okey, alif yang ada bulat, dia tidak berfungsi pada bacaan tapi berfungsi pada penulisan. Maka dia sama juga di sini. Dia kena ada pada penulisan dan tidak ada pada bacaan. Makna kalau tengok bulat macam ni, makna tak payah baca. Ya, kita tak payah baca, kita abaikan dia. Jadi ulaika, awak tak nampak je lah. Awak tak nampak je. Tapi kalau nak menulis kena nampak lah tu. Kena bubuh. Okey. Tapi kita nak baca ulaika. Okey. Satu harakat sajalah sebab ini kita tak baca kan. Hamzah saja, hamzah baris depan. Ulaika lam. Okey, ombak rindu di situ. Ulaika la. Ombak rindu di atas alif yang panjang, maka dia jadi laika. Bukan ulaika, tidak. Sebab ombak rindu ni tandanya baris untuk la. Lam alif la. Okey. Lam alif. Okey. Jadi ulaika. Ulaika kana anhu mas'ula. Okey. Ulaika kana anhu mas'ula.
Okey, kana, ka, 2 harakat. Kana, na 1. Ka asli, kana, anhu, ni izharkan, anhu, izharkan. Anhu mas'ula. Di sini pula dah. Kenapa Cik Pah di sini jadi panjang? Kenapa di sini tadi jadi 1? Sekarang di sini dia sama dengan yang mana? Yang mana tadi yang kita tengok kat atas tadi ada tadi? Mas'ula juga yang ni. Dia sama. Dia sama. Dia sama. Dia mat. Badal kan? Badal. Mas'ula. Ya. Ya. Okey. Mas'ula ni badal di sini. Bacaannya 2 harakat. Mas'ula. Okey. Berbeza dengan di sini. Sebab di sini hamzahnya duduk di atas waw. Kalau hamzah duduk depan, macam mana Cik Pah? Duduk depan, tiba-tiba ada waw di situ. Tiba-tiba waw tu ada bulat kecil atas. Untuk bulat, bukan bulat kecil, ada macam ni. Ada macam ni. Maka dia jadi matlin. Au. Ya. Itu. Jadi ini adalah mat. Kenapa pula dia tak jadi mat asli Cik Pah? Sebab hamzah. Ini hukum hamzah dah. Sebab hamzah. Yang baris depan ni hamzah. Dan jumpa dengan waw. Kan Cik Pah kata tadi kalau hamzah jumpa dengan alif, dia jadi mat badal. Kalau hamzah jumpa dengan waw, mat badal. Kalau hamzah jumpa dengan ya, mat badal. Ya, dia panggil mat badal lah. Ya, okey. Tapi baca dia sama ke Cik Pah dengan mat asli? Ya, sama. 2 harakat. 2 harakat sama. Ya, sama dengan mat asli. Kecuali cuma yang beza dia sebab huruf hamzah itu. Kalau huruf ni huruf lain dia tak panggil mat badal, dia panggil mat asli. Mat asli. Sebab dia hamzah. Bila huruf hamzah itu sahaja yang menyebabkan kita panggil dia mat badal atau syibu badal. Ya. Kalau hamzah. Kalau huruf di sini bukan hamzah, kalau katalah di sini huruf qaf ke kaf ke waw ke dal ke apa semua, maka dia jadi mat asli. Tetapi sebab hukum hamzah di sini, maka dia jadi badal. Okey? Okey, baik. Kita teruskan. Wala, wa 1 harakat, la 2 harakat, tamshi, tam, tutup bibir. Tamshi, jangan tanshi. Kalau tanshi tu nun. Jadi ini tam. Bila kita sebut mim, sama ada mati ataupun hidup, mesti ada bunyi telengung. Telengung dalam hidung dia. Dia bunyi ke dalam telinga kita. Pup, pergi ke hidung ya. Wala tam. Ya. Tamshi. Tamshi fil ardi. Tengok fi. Di sini sekali lagi kalau fi ni kalau kita berhenti dia 2 harakat. Fi 2 harakat jadi mat asli. Tetapi kalau kita wasalkan dia jadi fil ardi. Dia jadi 1 harakat. Ya. Ya mutatarif fil ardi ya. Okey. Fil ardi ni mat asli, tetapi apabila kita teruskan dia jadi berapa? 1 harakat sahaja. 1 harakat sahaja. Fil ardi. Fil ardi. Kalau kita teruskan dia jadi 1 harakat sahaja ya. Mat asli kalau kita waqaf dia jadi 2 fi, tapi kita teruskan fil ardi. Dia bertukar jadi 1 harakat. Okey, fil ardi sebab dia jumpa dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Okey. Fil ardi ra tebal sebab bulunya baris di atas. Fil ardi da huruf isti'la. Di ya, huruf isti'la. Kalau kita berhenti bunyi macam mana Cik Pah? Bunyi fil ard. Tak bunyi fil ard ke Cik Pah? Tidak. Kenapa? Dia bukan huruf qaqalah, dia huruf apa? Da huruf apa? Istitalah. Istitalah ni dia apa? Memanjang, dan dia juga tawassut. Fil ard. Boleh bunyi fil ard. Dha macam seolah kita nak sebut dha, lidah kita duduk melebar di situ. Fil ard. Fil ard. Di situ ya. Fil ardi ma raha. Kalau teruskan. Kalau berhenti fil ard. Gitu ya. Jangan fil ard.
bukan fil ard. Kunci terus gitu sebab dia ada istitalah. Istitalah memanjang. Fil ard. Tapi kita tak dengar, tapi kita rasa. Rasanya lidah kita tu duduk menghampar di situ. Fil ard. Ya. Macam mana ya? Cik Pah tunjuk. Dha. Macam mana huruf dha. Bila kita matikan huruf dha, dia jadi gini. Jadi gini. Ya, jadi gini. Ni. Apa tak? Jadi gitu. Lidah kita. Kita sebut dha. Sebut dha. Lidah kita melebar gitu. Fil ard. Tutup. Lebar gitu di langit. Sedangkan kita sebut, kalau sebut benda lain. Ya. Terbuka. Okey. Ra. Terbuka. Ni lidah kita. Terbuka ni ruang. Ni langit. Sebut lam. Terbuka ni lidah kita ni langit. Tapi sebut dha, dia akan jadi gini. Jadi gini lidah. Fil ard. Dha. Situ ya. Okey. Alhamdulillah. Itu cara kita nak sebut dha. Kan Cik Pah kata dah, dia orang kata, Arab kata kalau kita pandai sebut dha, maknanya Arab lah kita tu. Ya. Okey. Tapi susahlah nak tepat macam Arab, tak apa ya. Okey. Wala tamshi fil ardi maraha. Kita ardi. Tebalkan ra. Fil ardi maraha. Maraha. Ha ma'iwat. Okey, 2 harakat. Ha 2 harakat. Ya, maraha. Okey, 2 harakat. Okey. Dad. Ya, maraha. Terus innaka lan takhriqa. Wajibul gunnah. Innaka. Okey. Istitalah ya betul Maryam ya. Okey, istitalah ya betul. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Innaka lan takhriqa. Baru kita jumpa ikhfa hakiki. Satu baru jumpa ikhfa hakiki. Inna wajibul gunnah. Innaka lan takhriqa. La gantungkan nak sebut ta. Lan takhriqa. Rakhawah. Takhriqa. Ya. Lan takhriqal arda wala arda. Ra tebalkan. Takrirkan. Ra tebalkan. Takrirkan. Dan tawassut. Takhriqal arda walan tablugha. Kita tak nak, kalau kita nak buat lagu pun jangan kita berhenti lan takhriqal arda tak nak gitu. Arda walan tablugha. Walan, sekali lagi ikhfa hakiki. Walan tablugha. qalqalah sughra. Tablughal jibalu. Tablughal jibala tula. Lutaf dah. Walan tablughal jibala tula. Okey, ini huruf apa? Huruf ghain. Macam mana nak sebutnya? Tablugha. Berbeza dengan berbeza dengan Selalu ghain ni tersalah dengan kha. Ghain ni tersalah sebutan dengan kha. Jadi ghain kha. Ya. Berbeza dengan, okey, tengok ni. Kalau kita matikan ghain, lugh. Yang ni katalah kita letak bagi atas. Bezanya ghain dengan kha, tetapi makhrajnya duduk tempat yang sama, Cik Pah Wei, dekat-dekat ya, dia duduk di dekat yang sama, iaitu di halqum kita. Di halqum kita dia ni dapat. Ni dia duduk sama-sama di sini. Yang ni yang ni keluarnya di sini.
sama. Sini ah. Sini ya, di sama. Di sini di sini di sini dia duduk di rumah yang sama tetapi ada sifatnya yang berbeza. Apa sifat berbeza? Kha ya. Ada ya, dua-dua ni juga adalah kha dengan ghain ni dua-duanya adalah huruf apa dia, sifat satu lagi ya, rakhawah ya. Kha ini dua-dua rakhawah. Apa yang berbeza sifat dia kalau kita boleh tengok? Salah satu sifatnya yang berbeza ialah kha huruf apa dia? Kha dengan ghain sama-sama isti'la juga. Yang bezanya apa? Ada tak dia sifat yang berbeza? Kha dengan ghain ni. Ya. Dia ada sifat dia semuanya serupa. Ya, kha dengan ghain. Ya. Ya, ada huruf yang mempunyai sifat yang sama. Huruf dia semuanya sama sifat dia, tidak ada sifat yang berbeza. Okey? Ada huruf yang mempunyai sifat yang sama. Itu beberapa huruf yang Cik Pah akan forwardkan nanti. Mana nak tunjuk sifat yang sama ni? Huruf hampir sama tapi sifat dia yang sama. Ya, ada. Ya, ada beberapa yang mempunyai sifat yang sama. Okey, baik. Kita teruskan dulu. Kemudian kita habiskan dulu. Walan tablughal jibala tula. Tu kita jangan tipis, jangan tula. Dia tu tebal. Tula. Kita jangan jadikan dia tula. Dia tula. Tebal. Ya, tu huruf isti'la dan juga dia adalah itba'. Tu sangat tebal. Tula. Ya, tetapi bacaannya sebab dia baris di depan yang kedua tebalnya, okey. Tula. Okey. Tula. Okey. Baik. Boleh? Okey, alhamdulillah boleh. La masih lagi 2 harakat mat iwad. Masih 2 harakat. Okey. Teruskan. Kullu dhalika kana sayyi'uhu. Kullu tasydid. Kullu dha, keluarkan lidah di antara gigi atas gigi bawah. Dhalika kana, ka 2 harakat na. Sayyi'uhu, sayyi tasydid. Sayyi'uhu tasydid. Sayyi'uhu, tapi jangan pula bunyi sayyi'uhu, tidak jangan jerekoh gitu. Sayyi'uhu, lembut je. Sayyi'uhu inda. Di sini maksilah qasirah lagi sebab menghubungkan hak dhamir dengan huruf ain. Okey, sekarang ni ain dengan nun dal ini adalah ikhfa hakiki sekali lagi. Inda ain ni ain ya. Inda rabbika, ra tebal. Rabbika ini baru kaf. Makruha. Kenapa kita risau sangat kaf dengan qaf ni tak boleh bertukar? Kenapa huruf ni tak boleh bertukar? Salah satu contoh kaf dengan qaf lah. Salah satu contoh kaf dengan qaf. Kaf ni kita kata kalbun. Apa makna kalbun? Maaf Cik Pah cakap ya. Kalbun maknanya anjing. Qalbun, qaf, hati. Hati. Qalbun, qalbuku, kalbu kita. Qalbun. Kalau kaf, anjing. Kalbun, anjing. Itu jauh beza pergi. Itulah kita mesti berhati-hati sebab perbezaannya itu amat ketara dan amat jauh perginya. Kita kena beringat sangat-sangat ini adalah perbezaan huruf-huruf ni. Ya, dia ketara sangat. Kalau kita biarkan atau kita abaikan, kita take for granted, then dia akan jadi salah yang besar. Ya, itu yang kita kena beringat sangat ni akan sebutan huruf. Okey, baik.
Okey, baik. Cik Pah kita bawa pergi ke depan. Bawa ke depan. Okey, baik. Kita tengok. Oh, ni cik, tapi tak ada buku ni. Tak apa, tak ada ya. Huruf yang mana dah? Alhamdulillah, mana? Okey. Huruf mat. Cuba kita sebut betul-betul huruf mat. A, I, U. Sebab Cik Pah masih lagi tengok nampak kita kadang-kadang kita sebut kita macam segan nak buka mulut kita. A, I, U. Ya. Qalu. Qa. Qi. U. Qa. Kalau qa ya. Qi. Qu. Okey. Ka. Ki. Ku. Beza tak bunyi? Kaf dengan qa. Qaf dengan kaf bunyi kan? Beza. Ka. Ki. Ku. Qa. Qi. Qu. Okey, Cik Pah nak sebutkan huruf-huruf yang beberapa huruf yang kita perlu ingat ya, perlu ingat. Baik. Huruf-huruf hijaiyah ni yang tidak ada dalam huruf Melayu, yang tidak ada dalam huruf Melayu kita ni huruf apa? Ada 13 yang tak ada. Okey, yang tidak ada. Sebutan yang tidak ada dalam huruf Melayu memang tak ada. Ha, ada tak? Ha. Okey. Ha. Okey, cuba kita betulkan. Ha. Cik Pah nak hari ni nak suruh betul yang ni. Yang 13 huruf yang tiada sebutan Melayu ni. Ha. Sebab kita bercakap, kita tak sebut saya ada hajat. Kita tak sebut. Kita sebut tak? Saya ada hajat sikit. Tidak. Kita akan kata saya ada hajat. Gitu je. Ya. Ha. Ada? Tak ada. Lepas tu, okey. Kalau kita kata saya dengan ikhlas. Gitu je. Ikhlas. Kita tak sebut kha. Ikhlas. Kita sebut tak? Ya. Jadi kha. Ya. Itu adalah huruf-huruf yang tidak ada dalam sebutan Melayu. Kita kata buang tabiat. Ya. Tabiat. Padahal tabiat. Tabiat. Ya. Okey. Satu lagi. Ghain. Ada? Ghain. Ada? Tak ada kan? Kita sebut aja. Saya lorak. Kita lorak ni lorak. Tapi sebenarnya lorat. Kalau nak kira ya. Lorat. Ya. Lorat. Ya. Betul? Lorat. GH tu lorat. Ghain sebenarnya. Okey. Qaf. Qaf. Tak ada juga. Qaf. Qaf. Tak ada ya. Tak ada. Ya. Kita katalah kita kata dalam Melayu kita apa dia. Infak. Kita sebut infak aja. Kita tak sebut infak. Sebenarnya infak qaf ya. Tapi kita dah melayukan dia jadi infak. Ya infak K gitu tulisnya ya. Sa. Hari Selasa. Ada kita sebut hari Selasa? Tidak, kita sebut hari Selasa. Sa. Kita tak sebut hari Selasa, kita sebut hari Selasa. Sa. Okey. Sa. Ini adalah perkataan 13 ada huruf yang kita tidak jumpa dalam percakapan kita, sedangkan dalam bacaan Quran memang ada. Ya. Dan sad. Sad. Kita tak kata sabar, kita kata sabar aja. Padahalnya sebenarnya sabar. Sabara. Sabar. Kalau sebab kita dah melayukan perkataan Arab tu. Kita dah melayukan dia, tetapi kita sebut dengan perkataan Melayu sabar. Padahalnya sabar. Okey. Ba. Ada. Ambil wuduk. Kita tak kata ambil wuduk, kita kata ambil wuduk. Padahalnya perkataannya asalnya wuduk. Kita melayukan dia, kita kata wuduk. Ya. Dan dal. Dal. Kita sebut gini je Melayu kita dada. Padahalnya dada. Da. Ya, da. Tendangnya dal di situ. Ya, tetapi ini ada khilaf. Ada juga yang kata dal tu boleh disebut cara kita Melayu lah, dada ya. Okey.
La. La. Okey. La. Lazizah. Lazizah. Kita sebut la. Ada kita sebut za? Tidak. Kita sebut za je. Za je ya. Okey. Okey. Ta. Kita sebut ta. Batal. Kita kata batal. Padanya batal. Batal. Asalnya batalan. Batal. Ya. Kita sebut batal aja. Telah dibatalkan. Kita melayukan dia. Itu. Wa. Ada. Zalim. Kita melayukan jadi zalim. Padahanya zalim. Tu zalim. Okey. Shin. Apa dia? Shin. Apa dia? Huruf shin. Apa dia? Syukur. Okey, kita sebut syukur. Kita bersyukur. Tapi ada juga syukurlah ya. Ya, itu syukur. Perkataan apa dia lagi? Ya, ada perkataan yang kita melayukan, kemudian kita sebutnya dengan perkataan Melayu. Jadi shin tu. Ya. Dan bentuk kesalahan yang sering dibaca ketika membunyikan 8 huruf baris atas ialah huruf kha. Ingat, kha berbaris di atas. Siapa nak sebut di sini ni? Sebabnya masa talaqi inilah kesalahan yang selalu kita lakukan ya. Kha baris di atas. Kha buka mulut. Kha dia huruf isti'la. Okey, kha buka. Kha baris di atas. Kha ya, berbaris di atas. Ni Cik Pah nak sebut kesalahan bila kita sebut huruf-huruf yang berbaris di atas, yang kesalahan yang kita sering lakukan. Cik Pah juga, bukan Cik Pah kata orang lain ya. Kita termasuklah Cik Pah. Tak boleh Cik Pah kata kita. Kha ya. Kha. Okey. Kita kadang-kadang kita sebut kha atau kha atau kha. Dia kha ya, tebalkan kha ya. Ra baris di atas ni kita sebut ra ataupun ra. Bismillahirrahman. Bismillahirrah, bukan bismillahirrahman. Jadi tipis. Kita tipiskan ni hirrah ya. Bismillahirrahman ya. Ra tebal ra ya. Sad. Sa. Jangan kita kata sa. Apa dia? Nasrun jami. Nasr. Tebalkan nas ya. Sa ya. Sabirun. Bukan sabirun ya. Dan dhamir. Ya, bukan da. Sering tak kita sebut da? Sering tak? Sering kita sebut da. Ya. Ta. Kadang kita sebut ta atau ta kita kata dia ta, bukan ta ya. Okey, za bukan za. Zahir bukan dia, zahir bukan zahir. Kita Melayu kita sebut zahir lah. Maaf zahir dan batin. Padahal maaf zahir dan batin. Batin ya. Ta. Sebetulnya sebab kita dah melayukan dia. Melayukan kita sebut kot Melayu. Kita melayukan bahasa Arab kan. Zahir. Kita kata maaf zahir batin. Sebenarnya maaf zahir dan batin. Ya. Perasan tak? Perasan. Kita selalu sebut maaf zahir batin. Ya. Dan huruf apa? Ghain. Ra. Kita sebut ra. Ra. Kadang ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Bukan ghairi. Bukan ra ya. Bukan ra. Dan qa. Kita selalu sebut qa. Qa. Ya. Ini adalah huruf berapa? Huruf yang sering kita tersalah sebut tu. Kha, sad, ra, da,
ta, za, ghain dan qaf. Huruf-huruf isti'la. Semua tu huruf isti'la tambah satu ra. Tambah satu ra yang kita tambah. Semua tu huruf isti'la tapi kita tambah satu huruf ra, ya. Ra. Kha, sad, da, ta, za, ghain, qaf dan ra. Itu adalah huruf-huruf yang kita selalu bunyinya a. Kita tidak bunyikan a. Ya, kita selalu bunyikan a. Tapi ada orang dia nak bunyikan, dia tetap bunyikan dia bunyikan o. Kho. Kalau o jangan tersalah bunyi kho. Dia jadi kho pula dah sebab dia bubuh o. Kan jadi kho baca dia. Kha. Sedangkan dia adalah kha, bukan kho. Kha bukan kho. Ya, dia bukan huruf bibir. Dia kha, ya. Ro dia bubuh. Ro dia jadi. Bila bubuh o, dia jadi huruf bibir. Ro. Dia ra. Ra. Tetap A. Tetap A. Tetapi A yang tebal. Bagi Cik Pah dia tetap A. Dia bukan O, ya. Kalau O, dia memang jadi O lah. Bulat kena bulat lah. Jadi kho, bo, to, zo. O kan. Kita bubuh O. Kita pun bacalah nak betulkan tu. Kita pun buat lagi tu. Sebenarnya dia tetap A tetapi A yang tebal. Ra, kha, sa, ba, ta, za, ra. Ada bunyi O? Ada bunyi O tak Cik Pah sebut? Kha, ra, sa, ba, ta, za, ra, a. Ada tak bunyi O? Betul. Kalau nak tambah RA, lepas tu bubuh O dan bulatkan di atas. Atas tu pun RA bubuh umbat rindu di atas A. Bukan nak manjang tetapi nak sebutan tu. Ataupun RA bertanda O dalam bracket tu. Bunyi seolah-olah. Ya. Tapi jangan nyatakan dengan O betul-betul gitu. Jadi kita dah tulis gitu. Sebab kita ni baru belajar. Kalau orang yang dah itu tak apa. Kita pun tak, dia kena bacaan bunyi O. Jadi maknanya kho, ro, so. Jadi macam tu. Tak boleh lah. Tidak gitu. Dia kha, ra, sa, ba, ta, za, ra dan qa. Ya. Dia tetap lagu tu. Ya. Okey. Itu cara-cara kita nak mengasai huruf-huruf apa ni? Huruf apa dah orang panggil makhraj huruf. Untuk mengasai makhraj huruf, kita kena tengok semua tu. Dan kita kena latih. Latih sentiasa, ya. Latih sentiasa. Ya. Kalau kita tak latih, ya, tak latih, dia kena latih. Okey. Apa dia orang putih kata, repetition is the mother of perfection. Betul tak Cik pakai Cik Putih ni? Repetition is the mother of perfection. Betul tak? Kalau Arab dia kata man taqarrara tahaqqaqa. Man taqarrara tahaqqaqa, iaitu barang siapa yang kerap berlatih pasti dia pakar. Okey. Repetition is the mother of perfection. Betul tak? Sekali kita cakap lah orang putih kan. Okay? Sekali kita cakap orang putih. Dan hendaklah itu sebabnya apabila kita tengok, biasa kita tengok, kita baca je, kita tidak tengok mulut guru, kita dengar je, kita tak tengok cara, kalau boleh berdepan. Tapi sekarang ni kita berdepan gini, ya, barulah kita tahu bentuk mulut tu macam mana, ya, pergerakan mulut macam mana. Itu semua adalah penting, ya. Itu semua adalah penting, ya. Dan yang penting sekali, Quran kena sentiasa baca. Quran, Al-Quran, repeat, baca. Ya. Baca sentiasa. Okey, sekarang ni Cik Pah saya ni kan, Cik Pah tak berapa nak mahir lah. Tajwid belum mahir, tak apa. Baca dulu. Sambil tu, tapi jangan berhenti di situ. Jangan kita rasa kita dah bagus dah. Wih, saya dah bagus dah. Saya baca dengan ni. Saya baca betul, dah cantik. Jangan gitu. Tak ada siapa yang cantik perfectnya. Teruskan belajar. Teruskan bertalaqi. Teruskan mencari. Ya.
Sebab ilmu yang terbaik adalah ilmu Al-Quran. Selain daripada kita membaca ni, kita mencari juga pengisiannya di dalamnya. Kita tengok maknanya. Setiap kali kita baca, tengok maknanya. Apa maknanya? Ya. Okey, ada yang bertanya tentang Quran Mufiq ni. Sila hubungi Syah ya. Syah boleh bagi nombor telefon lah. Ada yang bertanya lagi semalam, tanya Cik Pah dalam Instagram apa semua ni. Kadang tu banyak juga pertanyaan yang kadang Cik Pah forward je pada admin, so tolong jawabkan ya. Okey. Betul ke tu? Betul ke Cik Pah kata tadi? Repetition is a mother of perfection. Betul kok? Betul lah tu kok. Okey, alhamdulillah. Repetition. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu alaih. Tertarik. Masya Allah. Maaf ya. Maaf Cik Pah. Guna handphone ni letak gitu ya, tak kejap duduk. Okey, alhamdulillah ya. Okey, jadi gitulah kita pada hari ini. Cik Pah tak pergi pada ni. Okey, kita baca sama-sama dulu yang akhir yang kita nak habiskan dulu ni. Sebelum kita berhenti, jom kita baca sama-sama dengan Cik Pah. Okey. Ayat yang ke-34 hingga 38. Kita cuba betul bagus bacaan kita. Okey, baik. Mula. Buka mulut kita, jangan segan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Sekali lagi. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Sekali lagi. حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد okay. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. Sekali lagi. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم. Sekali lagi. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sekali lagi.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ولن تبلغ الجبال طولا lepas tu alif lam تبلغ الجبال طولا. Okay. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Sekali lagi. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada makhraj bahasa ya tak? Kita masuk kepada makhraj yang sama. Kita nak sebut ni makhraj bersama dengan sifat. Ya. Kita nak sebut, kita dah sifat, kita dah sebut semua dah. Sekarang ni kita pergi pada besok kita tengok huruf, makhraj huruf ya. Makhraj huruf yang kita akan sebutkan bersama-sama dengan sifat. Walaupun kita dah dalam sifat itu kita dah sentuh dah ya. Besok Ahad kan. Dalam sifat itu kita dah sentuh, tetapi besok kita akan pergi satu-satu. Kita mula dengan makhraj kerongkong kita, hamzah. Macam mana dia ada sifatnya di situ, apa sifatnya dan cara kita nak sebutnya. A, I, U. Itu kita pergi kepada huruf-huruf mati. Ini adalah tidak mengambil masa yang lama sebab dia kita dah sambil kita bergerak tu kita selalu sebutkan makhraj huruf. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, sampai di sini dulu. Cik Pah mohon kemaafan kiranya ada salah silap Cik Pah, kerana yang terbaik itu dari Allah SWT jua. Salah silap itu adalah dari Cik Pah sendiri. Okey, baiklah kita sama-sama tasbih kafarah dan wa'as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hendaklah kita sentiasa berkata-kata dengan perkara yang benar dan yang baik, dan hendaklah sentiasa bersabar. Okay, Alhamdulillah, kejujuran itu adalah tangga kejayaan kita. Ya, kesabaran itu juga adalah tangga kejayaan kita, dan ketekunan itu adalah tangga kita
kebaikan kita. Kejayaan kita lah juga ya. Kejujuran, kebaikan, kita sentiasa istiqamah ya, sentiasa bertekad, berazam ya, bercita-cita dan tekun ya, itu semua adalah penting dalam kita baca Al-Quran ini. Okey, alhamdulillah. Okey, sampai di sini dulu. Cik Pah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Pah sayang pada semua. Okey, sayang pada semua. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama Cik Pah dari awal hingga ke akhirnya. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.